ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عليم يا رب العالمين. اللهم فتنا بكل علمنا تأوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kita masih dalam surah Al-Qari'ah, iaitu surah yang turunkan di Mekah dan dia merupakan surah yang keberapa di dalam Quran? 101. 101 dan mempunyai 11 ayat dalam ni. Jadi ayat bermula dengan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, kata Al-Qari'ah. Kemudian apakah itu Al-Qari'ah? Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apakah sesuatu memberitahu kau tentang apakah itu Al-Qari'ah? Kemudian di situ semua tu bukan soalan lah. Dia lebih kurang kepada soalan tetapi bertujuan tahqiq. Boleh? Kalau kita tak ada kubah-kubah tak? Kalau dekat dalam Quran ada beberapa soalan yang kita anggapkan dia bukan soalan. Contohnya contohnya soalan dekat dalam ayat ni. Kalau kita jumpa Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ni, ya, ataupun kalimah wa ma adraka ma ni adalah bertujuan untuk menakutkan, untuk mendatangkan gerunah kepada orang yang mendengar. Sama seperti macam kalau kita tanya kau lain, kau kenal tak siapa tu? Dia tu. Seolah-olah macam orang tu dahsyat lah. Jadi dikatakan walaupun ayat itu adalah soalan tetapi sebenarnya adalah bertujuan nak memberitahu betapa gerunnya Al-Qari'ah tersebut, iaitu hari kiamat tersebut. Kemudian Allah sebut yauma yakunun nas, hari di mana manusia seperti. Jadi Allah datangkan istilah apa? Seperti. Seperti ini adalah salah satu kaedah dalam ilmu membayangkan. Yang ini saya pandangkan. Kaedah ilmu bayan adalah tashbih, iaitu perumpamaan. Maknanya nak menerangkan kat kita ni, kalau salah satu cara kita adalah dengan ilmu bayan. Ilmu bayan juga. Baik, dalam ilmu bayan yang ni kita tak pernah belajar lagi lah, saya rasa lah. Dalam ilmu bayan ni ada 4. Yang pertamanya at-tashbih. Kemudian yang kedua ada 4 cara lah. Ni ini adalah pembahagian ilmu al-bayan. Boleh? Baik, ilmu bayan ni apa dia? Adalah ilmu penerangan. Kalau geng-geng tabligh ni dia tahu ada ilmu bayan, ada bayan. Bayan ni adalah nak menerangkan tentang sesuatu perkara. Maka ilmu bayan ni guna salah satu daripada ilmu bayan. Jadi kalau macam contoh kita nak ambil buah kat atas pokok, kita ada cara macam-macam cara lah. Balik dengan selipar boleh,
pakai tangga boleh, pakai galah boleh. Macam-macam cara lah. Panjat pokok tu pun boleh juga. Macam tu lah. Yang penting buah tu dapat. Macam tu juga dengan salah satu cara untuk kita sampaikan keadaan dan sebagainya. Maka salah satu daripada 4 ilmu yang akan digunakan dekat dalam Quran. Ada pun dekat dalam ayat Quran yang ayat ni, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, dia adalah tashbih, ilmu at-tashbih, iaitu ilmu perumpamaan. Perumpamaan. Yang ni ada di dalam satu lagi ilmu balaghah. Ni ilmu balaghah lah. Salah satu daripada ilmu balaghah ada ilmu bayan. Kalau nak faham Quran kena ada ilmu bayan. Jadi itu kena belajar 4-4. Jadi dalam ilmu bayan kita boleh pakai untuk menerangkan satu-satu benda, kita boleh pakai salah satu daripada 4 ilmu ni lah. Kalau kita nak terangkan kat orang, boleh? Dalam percakapan kita. Sama ada yang pertama kita gunakan tashbih. Tashbih. Tashbih itu tulis perumpamaan. Perumpamaan. Contohnya kalau macam kita kata, Ustaz Ahmad seperti singa ketika menyampaikan khutbah. Jadi kita nak menerangkan ke orang garang lah. Jadi kita datangkan perumpamaan untuk orang senang nak dapat dia faham. Dia garang. Macam tu lah maksud dia tu. Boleh? Perumpamaan. At-tashbih. Kemudian yang kedua al-isti'arah. Isti'arah ni dia tak ada dalam bahasa Melayu tu. Tapi dia adalah salah satu daripada ilmu tashbih juga. Cuma salah satu daripada perumpamaan tu dibuang. Contoh macam tadi saya cakap, Ustaz Ahmad seperti singa ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Yang tu tashbih. Kita ada Ustaz Ahmad, kita ada singa, seperti semua ada. Maka itu dalam golongan ilmu at-tashbih. Tapi ilmu isti'arah adalah salah satu daripada orang yang kita sama tu kita tak sebut. Contohnya tadi saya cakap Ustaz Ahmad seperti singa ketika menyampaikan khutbah. Saya cakap tu. Tiba-tiba saya tukar ayat, saya kata singa sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Maka itu adalah isti'arah. Isti'arah tu memang singa betul. Bukan. Mana ada singa bagi khutbah? Contoh lah dekat sini ada, kalau contoh lah kan, ada ustaz tu memang sebiji macam singa dengan jabang, dengan garang ya. Contohnya nama dia Ustaz Ahmad lah. Jadi kita samakan dia. Kita samakan contoh Ustaz Ahmad tu macam singa betul ke? Dia masih perumpamaan lagi lah Ustaz. Apa dia? Dia masih perumpamaan lagi lah. Dia perumpamaan, cuma salah satu yang kita namakan tu, kita samakan tu dia tak ada. Maka tu nama dia isti'arah. Macam kita kata, kau tahu tak Ustaz Ahmad tu sebiji macam singa. Okey, itu adalah tashbih. Tapi bila kita kata, kau tahu singa tu bawa kereta, bunyolah laju. Jadi singa kat situ bukan singa betul sebab singa betul tak boleh bawa kereta. Jadi situ dipanggil sebagai isti'arah. Saya tak sebut Ustaz Ahmad dah. Saya dah tak sebut orang yang saya nak samakan tu. Saya sebut terus ni. Saya samakan dia dengan apa. Tapi kalau kita bagi tu pada orang yang kita kenal lah macam satu kelas. Betul kan? Jadi orang tu pun faham siapa yang dimasukkan singa tu kan Ustaz? Macam tu. Faham. Ataupun Ustaz, Apa dia? ataupun dia boleh tak dikatakan sebagai kiasan sajalah, maksudnya kita tak tentu maksud kita Kiasannya macam mana? Kiasan tu perumpamaan kan? adik-beradik lah tu ya. Apa dia? Kiasan tu perumpamaan lah. Kita mengumpamakan engkaulah bulan, engkaulah bintang. Yang tu bertashbih. Tapi bila kita kata bulan dan bintang hidupku tidak
ada lagi dah sekarang. Contoh. Itu bawa itu isti'arah. Isti'arah ni orang yang kita nak samakan dengan sesuatu tu, orang tu kita tak sebut dah. Kita sebut sesuatu tu je. Ada kawan kita putih macam salji lah. Dia kata, kalau Melayu putih seperti Kapas. kapas yang kita. Ya. Kapas. Perumpamaan Melayu. Perumpamaan. Oh, perumpamaan Melayu memang putih seperti kapas. Ya, ya Ustaz. Apa dia? Ya, ya, putih seperti kapas. Okey lah. Ya ke? Jadi hari tu kawan tu tak datang pula. Kapas tu mana lah. Kita terus menyebut apa yang kita sama. Gelaran. Boleh? Gelaran Kita betul buat- Ustaz? Apa dia? Macam gelaran. Gelaran. Nah. Gelaran orang tu. Gelaran tu boleh tak tu? Kita sebut gelaran dia tanpa kita sebut dia punya orang owner dia tu. Kalau tak sebut owner dia tu, itu isti'arah. Kalau sebut owner dia dengan benda yang kita nak gelarkan tu, itu tasbih. Ni salah satu lah. Kemudian yang ketiga adalah majaz mursal. Majaz mursal ni apa dia? Kita sebut sesuatu yang ada double meaning. Macam tu. Bukan double meaning. Kita sebut sesuatu Dua makna. yang ada kaitan dengan dia. Macam tu. Majaz mursal ni contoh macam ni Arab. Mahathir lah dulu yang bina KLIA tu. Macam tu. Padahal bukan Mahathir yang bina, pekerja Indonesia yang bina. Tapi sebab zaman dia kita sebut macam tu. Macam sampai- Fir'aun. Apa dia? Macam Fir'aun buat piramid. Bukan Fir'aun yang buat piramid. Buat apa? Buat piramid. Piramid. Macam tu kan? Macam tu lah. Ataupun kita kata macam mana? Contoh Allah kita kata Allah menurunkan rezeki daripada langit. Jadi adakah Allah turunkan rezeki daripada langit? Allah turunkan apa daripada langit? Hujan. Hujan. Daripada hujan tu yang tumbuh pokok. Lepas tu tumbuh pokok. Rumput pun tumbuh, lembu makan. Kita makan rumput. Kita makan rumput lah. Kita makan lembu. Jadi yang tu kat lafaz tu majaz mursal. Macam tu. Maksud dia macam mana tak majaz mursal ni? Cakap semua tapi maksud sebahagian. Cakap sebahagian tapi maksud semua. Macam tu. Cakap punca tapi yang dimaksudkan hasil. Cakap hasil tapi yang dimaksudkan punca. Macam tu. Cakap sebelum tapi yang dimaksudkan solopeh. Cakap solopeh tapi yang dimaksudkan sebelum. Maksud. Macam kita lah kalau nak suruh anak. Ni Aminah, mak nak pergi kenduri ni, kau masak nasi lah Dia kata tu. Nasi tu majaz mursal. Cakap bondo yang solopeh tapi yang dimaksudkan sebelum. Mana ada orang masak nasi, orang tak nak beras. Apa dia panggil lah bahasa Melayu tu? Bayar betul. Bayar ni. Apa dia nama dia? Tak nampak ke? Dia apa? Dalam bahasa Melayu. Cakap tempat dimaksudkan keadaan. Cakap keadaan tapi maksudkan tempat. Macam tu. Banyak. Dalam Quran banyak yang tu. Dalam Quran paling banyak antara dia macam tu. Allah kata kami lapangkan dadamu. Allah sebut tempat. Tapi bukan dada yang lapang. Keadaan dada tu yang lapang. Macam tu lah.
Ustaz, boleh tak kita macam KL tu macam apa? KL tu hutan batu. Apa itu boleh tak dimasukkan majazul mursal tu? Tak. Tak. Itu Tasbih. tak. Itu tasbih ya? Itu tashbih. Oh, itu tasbih. Oh. Kan satu. Itu kita Apa mengumpamakan tasbih lah? apa dia? Hutan batu tu tasbih lah. KL tu seperti hutan batu. Seperti hutan batu. Kita mengumpamakan. Tasbih. Ustaz, boleh tak kalau kita kata ni maksudnya maksud tersirat? Majas mausul ni. Boleh tak kita kata maksud Boleh. tersirat? Maksud tersirat. Tak boleh. Maksud sembunyi Tersirat. ataupun maksud yang tersembunyi. Baru-baru ni kan, yang tadi dalam ayat yang tadi tu, dalam ayat surah Yusuf. Sikina, lepas tu, wa qala ukhruj alaihinna. Lepas tu macam mana ayat dia? Falamma ra'aitahunna, falamma ra'ainahu. Selepas mereka melihatnya Nabi Allah Yusuf itu, falamma ra'ainahu, apa ayat dia? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Itu Allah sebut dalam surah Yusuf. Selepas mereka melihat Nabi Allah Yusuf itu, lalu mereka semua si wanita-wanita terperanjat. Akbarnahu, dan mereka telah memotong wa qatta'na aydiyahunna. Lalu mereka telah memotong tangan mereka. Maksud dekat tangan tu bukan semua tangan, tapi teriris sedikit kat jari. Maksudnya takkanlah nampak Nabi Allah Yusuf terpotong satu tangan tu. Allah sebut tangan, tapi yang dimaksudkan sebahagian daripada tangan tu jari. Lalu terhirislah jari mereka. Tu yang dia sebut yang tadi tu. Mangai ni kau orang ni. Macam tu lah. Hasya lillah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Mahaza bashar. Ni bukan orang ni. Jadi dekat situ Allah pakai kalimah majas mursal. Majas mursal ni dekat situ adalah sebut semua tapi yang dimaksudkan separuh dia. Kita jangan luih kan. Dalam Quran kita nak faham ilmu bayan ni untuk apa? Supaya kita tak luih kan. Macam itulah. Ilmu bayan ni nak bagi kita jangan terlampau lurus seperti tiang elektrik. Biasa tak jumpa orang luih ni. Ke dalam niaga.